Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam tutorial menjawab soalan buku teks untuk matematik tahun 5. Pada hari ini kita akan sama-sama membuat ulang kaji bagi tajuk pengurusan data. Jadi murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 263. Kita akan membuat sama-sama soalan nombor 3 dan 4. Soalan 3. Piktograf menunjukkan derma Jogaton daripada beberapa orang penerima. Okey, kita tengok yang dekat gambar ni, ini ialah sebuah piktograf. Kita tengok RM4, ada 3 simbol gambar senyum ni. Okey, satu ini mewakili 2. Jadi nanti kita akan tulislah berapa jumlah dia, okey. RM5 ada 1, manakala RM6 ada 1. Okey, sekarang kita keluarkan maklumat, iaitu kita tengok ada 3, oleh kerana ada 3, jadi kita akan darab 2, jadi kita dapat jumlah yang menderma RM6 ni sebanyak ataupun seramai 6 orang lah, jadi cikgu tulis 6. Okey, manakala RM5 ada 1, jadi dia 2 orang sahaja, dan RM6 pun 1, jadi 2. Jadi jumlah semua sekali kita tahu yang menderma ni ialah seramai 6 tambah 2 tambah 2 lah. Jadi kita dapat jumlahnya ialah 10 orang. Okey, kita tengok soalan yang pertama atau soalan A. Berapakah bilangan murid yang menderma RM4? Okey, jadi kata kunci kat sini yang menderma RM4. Okey, cikgu dah keluarkan maklumat tadi, jadi kita tahu 6 orang lah jawapan dia. Jadi jawapan untuk soalan A, kita dapat 6 orang. Okey, jadi kita tulis 6 orang. Okay, tulis. Cikgu tak nak tulis biasa lah. Okey, sekejap. Tulis 6 orang. Okey, 6 orang. Okay, seterusnya soalan B. Cari julat, mod, median dan min. Okey, maksudnya kita kena buat satu-satu lah. Okay, kita tengok dulu yang pertama julat. Okay, julat ialah, yang pertama julat, tulis julat. Okay, jadi julat ialah nilai maksimum tolak nilai minimum. Jadi maksimum ialah RM6. Jadi kita akan buat RM 6. Kita akan tolak nilai minimum RM4. Jadi kita RM 4. Jadi 6 tolak 4 kita tahulah RM2. Okey. Jadi jawapan untuk julat ialah RM2. Okey. Seterusnya soalan B juga, tapi dia nakkan kita kira mod. Okey, jadi cikgu tulis mod sama dengan, mod ialah data yang berulang ataupun yang kerap. Kita tengok RM4 ini berulang, iaitu ada 6 orang, maka mod itu ialah RM4. Okey, jadi tulis RM 4. Seterusnya median. Okey, kita tulis dulu median. Okey, median apa itu median? Median ialah data yang berada di tengah-tengah. Okey, jadi kita akan susunlah. Macam mana cara dia? Kita susun, oleh kerana RM4 ni ada 6 orang. Jadi kita tulis, cikgu tulis singkat je lah, 6 orang 4 ni. Saya tulis 4, 4 itu merujuk kepada RM4. Okey, so 6 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian RM5 ada 2. Okey, jadi kita tulis 5,
5. Kemudian RM6 ada 2. Jadi 6 ke 6. Okay, median dia kena susun secara menaik macam ni. Okay, maksudnya kalau kita buat 6, 4, yang paling kecil, yang paling besar ialah 6. Ini kalau menaik. Kalau kita nak turun menurun pun boleh. 6 daripada 6 ke bawah 4 pun tak apa. Janji dia mesti sekata macam ni. Dia tak boleh campur-campur. 6, 5, 4, 3. Tak boleh Okay, jadi kita akan cari data yang berada di tengah-tengah. Okay, cara dia, kita akan potong satu persatu. Okay. Jadi kena potong hujung dan hujung. Okay, ni kita potong ni. Potong kiri kanan lah. Okay. Kalau bilangan dia ada 10, maka dia tak ada tengah-tengah. Dia ada data yang ke 5 dan 6 ni sama. Okay. Jadi apa kita buat? Kedua-dua ni kita akan tambah. Kemudian kita akan bahagikan dengan 2. Okay, oleh kerana nombor ni sama, kita akan dapat jawapan dia RM4 lah. Okay, tapi macam mana pun, cikgu buktikan juga. Jadi 4 tambah 4, kita dapat 8. Jadi apa yang kita kena buat? Kita akan buat RM8. Kita bahagi 2. Okay. Sudah pasti dia akan jadi sama juga. So, CP2 yang ada 8, berapa kali 2 jawapan 8? Kita dapat 4. Kemudian kita dapat sini 8 lah juga. Jadi tolak habis. Okey. Maksud medianya ialah RM4. Okay, so sama dengan dulu. Dan kita tulis jawapannya ialah 4. Okey. Seterusnya soalan untuk B juga, soalan min. Jadi kita akan buat di muka surat yang di sebelah. Okey. Okay, kita akan tulis dulu min sama dengan jumlah dibahagikan dengan bilangan. Okey. Jadi kalau jumlah tadi kita akan tambahlah. Okey, maksudnya kita tengok sini RM4 ni ada 6 orang. Jadi 6 akan darab 4. Okey. Jadi 6 darab 4 dapat 24 kan. Jadi maksudnya kita dapat RM24. Kemudian RM5 ni ada 2. Kita tulis 10 lah. Okey, jadi 5 kali 2 10. Jadi tak payahlah tulis. Jadi kita tambahlah. Jadi 24 akan tambah 10. Kemudian 6 ni ada 2 orang, jadi RM12. Jadi kita tambah dulu. Kita dapat 6. 2 tambah 2, 4. Okey, maksudnya min ialah jumlah bahagi dengan bilangan. Jadi RM46. RM46. Kita akan perkan dengan bilangan iaitu 10 orang. So dia akan per 10. Per 10 bermaksud bahagi. Bahagi 10. Okey, kita boleh buat bentuk lazim. Kita buat RM 46 akan bahagi 10. Okay, jadi CP10 sudah pastilah ni macam CP1 kan. Jadi kalau 40 berapa kali 10, jawapan 46, sudah pastilah 4 kali 10 dia dapat 40. Kemudian kita tolakkan, ada baki 6. Dan kita tambah titik dan tambah sifar. Kita turunkan. Dan turunkan sifar, dia jadi 60 sekarang. Kalau 60 CP10 sudah pasti 6. Dan 60. Dan kita tolakkan. Selesai. Jadi kita dapatlah jawapan dia min ni, iaitu RM4. Okey, sebab dia ada wang, kita tambah satu sifar nanti. Okay, jadi jawapan untuk soalan B ni iaitu cikgu tulis sini RM4.60. Okey. RM4
RM4.60. Okey, itulah dia min untuk soalan ni. Okey. Sekarang kita pergi pula soalan seterusnya, soalan C. Okey. Hitung peratusan penderma yang menderma RM4. Okey, jadi soalan nak peratusan penderma yang menderma RM4. Okey, daripada jumlah penderma. Okey. Jadi apa cara dia? Kita kena keluarkan dahulu nilai pecahan. Okay, jadi kita kena tahu bilangan yang menerima RM4. Bilangannya ialah 6. Jadi kesemuanya ialah 10. Oleh kerana soalan nak, satu lagi kata kunci, soalan nak peratus. Okey. Okay, jadi kita kena kira pecahannya iaitu 6/10. Apa yang kita boleh buat? Kita keluarkan dulu pecahannya 6/10. Dan nilai ini akan didarabkan dengan 100%. Kerana soalan menghendaki kita kira peratus. Okay, langkah pertama kita pemudahkan sifar dan sifar tu. Jadi kita boleh potong saja berpasangan. Oleh kerana ada 1 di bawah, maka dekat atas juga 1. Okey. Kemudian kita boleh darab 6 dengan yang di atas 10. Jadi kita dapat 6 darab 10, 60 lah. Jadi untuk soalan nombor 3C, kita dapat jawapannya iaitu jawapannya iaitu 60%. Okay, itu sahaja jawapan untuk soalan C. Okay, kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan yang keempat. Carta palang menunjukkan wang simpanan bulanan bagi 10 orang murid. Okey. Bagi kelas 5 Gemilang lah. Okey, ini carta palangnya. Ada RM10, RM15, RM20 dan RM25. Okey. Jadi bilangan dia ada kat sebelah ni. RM10 1, RM15 4, RM20 3 dan RM25 2. Okey, jadi kita pergi kepada soalan A, iaitu tentukan julat, mod, median dan min. Okey, jadi soalan A, kita akan tentukan dulu julat. Okay, julat bersamaan nilai yang paling tinggi tolak yang paling rendah. Jadi kita tengok sini, kita tak boleh tengok bilangan ni, kita tak boleh 5 tolak 1, bukan. Kita tengok RM25 akan tolak RM10. Okey. Jadi kita buat RM, ayat dia dulu. 25 akan tolak RM10. Okay, bersamaan, kena buat bentuk lazim sikit. 25 tolak 10. 25 tolak 10, kita dapat 5, 1. Jadi kita dapat jawapan untuk julat iaitu RM15. Okey. Apa itu julat? Julat ialah nilai maksimum tolak nilai minimum. Iaitu 25 tolak 10. Okey, seterusnya mod. Okey. Mod. MOD. Okey, mod ialah data yang berulang banyak kali. Okey, jadi kita cuma tengok kekerapan. Kita tengok yang paling tinggi 4, yang paling banyak ni iaitu RM15. Jadi mod ialah RM15. Okey, kita terus tulis RM 15 sebab dia ada 4 kali. Okey. Okay, soalan seterusnya median. Okey, kita tulis dulu median sama dengan data yang berada di tengah-tengah. Okey. Dan dia hendaklah disusun secara menaik ataupun menurun lah. Okey, jadi kita tulis daripada yang kecil iaitu 10 lah. Nilai yang paling kecil 10, ada 1. Jadi kita cikgu tulis 10 saja. Okey. Kemudian 15 ada 4. Okey, jadi tulis 15, 1,
2, 3, 4. Kemudian 20 ada 3. 1, 2, 3. Kemudian 25 ada 2. 1, 2. Okey, inilah dia data untuk 10 orang murid. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, kemudian kita akan potong ikut turutan kiri dan kanan. Okey. Okey, potong. Okey, ada 2 nombor yang berada di tengah-tengah. Jadi kita akan buat apa? Kita akan tambah, kemudian kita akan bahagikan dengan 2. Okey. Jadi kita tambah 15 tambah 20. Okey, 15 tambah 20. 5, 3. Okey, jadi RM35 akan kita bahagikan dengan 2. Okey. RM 35 kita akan bahagikan dengan 2. Jadi sifir 2 lah. Okey. Berapa kali 2? Jawapan dia 3. Jadi kita dapat 1 lah. Itu 2. Okey. Kita tolak. Dapat 1. Dan kita turunkan 5. Okey. Berapa kali 2 dapat? 15. 7. Iaitu 14. Kita tolak. Ada baki 1. Jadi kalau ada baki, kita cikgu alih sikit. Okey, kalau ada baki, kita akan tambah titik perpuluhan lah. Tambah titik dan turut buat sifar. Dan kita turunkan sifar ni. Jadi 10. Kalau 10, berapa kali 2 dapat 10? Kita dapat 5 lah. Dan 10. Jadi kita tolak. Selesailah. Okay, jadi inilah nilai dia. Nanti kita akan tambah satu sifar dekat belakang. Sebab ni ialah sin. Okay. Jadi jawapan dia untuk median ni ialah kita dapat sama dengan RM17. Okay. Kemudian ada 50 sen. Okey, itulah dia bagaimana kita nak mendapatkan median. Okay, seterusnya kita akan kira pula mean. Okey. Okay, mean sama dengan okay, jumlah dibahagikan dengan bilangan iaitu 10 orang murid. Okey. Jadi jumlah nilai dia yang tadi ni. Okey, ni 15 semua ni kita akan perkan dengan 10. Okey. Jadi kita buat sekali lagi konsep dia iaitu 10 kita tulis balik 10 kita akan tambah 15 ni ada 4 kali. Okey. 1, 2, 3, 4. Kemudian RM20 ada 3 kali. 1, 2, 3. Kemudian 25 ada 2. 1, 2.
check balik 10 betul tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey. Jadi kita akan bahagikan dengan 1, 2, 3, 4, 5. So kita akan bahagikan dengan 10 lah. Okey, maksudnya kita perkan. Okey. Langkah seterusnya kita akan buat macam mana? Kita akan jumlahkan. Okey. Jadi kita boleh buat secara ringkas lah. Tengok 20 ada berapa? 1, 2, 3. Jadi 60 60 tambah 1, 50. Okey, jadi kita ringkaskan ni 50. Kemudian 15 ada 3. Kita dapat 45. Kemudian 25 ada 2, kita dapat 50 lah. Dan kita tambahkan. Apa? 5, 14 5 tambah 10, 14. Kita dapat 145. 145 ringgit. Kita akan perkan dengan 10 lah. Jadi kita tulis lagi sekali. Boleh tulis RM. 145 kita perkan dengan 10. Maksudnya bagi 10 lah. Okay, kali ni cikgu nak buat menggerakkan titik perpuluhan pula. Okay. Sebelum ni cikgu ada tunjuk bagaimana kita nak kira min dengan membahagi. Kali ni cikgu nak tunjukkan bagaimana kita buat cara yang mudah. Yang mana cikgu buat macam mana? 145 kita akan bahagikan dengan 10. Okay, kita tahu bila kita nak membahagi, kita boleh gerakkan titik perpuluhan. Sekiranya nombor itu nombor perpuluhan. Tapi kalau nombor bulat pun boleh dengan kita letak saja titik perpuluhan kat ujung. Okey. Okey, jadi kita letak perpuluhan, kemudian kita letak sifar. Okey, jadi bila kita bagi 10, kita boleh gerakkan satu kali ke kiri. Jadi kita dapatlah jawapannya itu 14.5. Okey. Jadi untuk jawapan ni, jawapannya ialah RM14.50. Okey. Okey. Ni okey, RM dulu. RM14.50. Okey. Itulah dia jawapan untuk soalan A ni, iaitu min. Okey. Okey, kita teruskan dengan soalan B. Nyatakan pecahan murid yang menyimpan RM15 daripada jumlah murid. Okey, jadi kita nakkan pecahan yang 15. Jadi kita tengok saja kita punya atas ni, kita dah tulis 15, ada berapa orang? 1, 2, 3, 4. Jadual pun dia tunjuk 4 kan. Jadi untuk soalan, okey saya tunjuk sini. Sini lah, takut tak ada ruang ke sini B. Jadi untuk soalan B, pecahan dia ialah 15 ni ada 4. Jadi kita akan tulis 4 per semua sekali, iaitu 10. Jadi ini jawapan dia. Namun demikian kita kena permudahkan bila nombor itu boleh dipermudahkan. Jadi ada sifar 2 dekat situ. 2 kali berapa? 4. 2 kali 2. Dan 2 kali berapa? 10. 2 kali 5. Jadi pecahannya yang sebetulnya ialah 2 per 5. Jadi itulah jawapan dia untuk soalan 4B. Okey, kita dah tamat menjawab ulang kaji untuk tajuk pengurusan data bagi muka surat 263.
Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, manakala yang tak baik itu adalah daripada kekurangan dan juga kelemahan cikgu sendiri. Cikgu minta maaf. Jadi itu sahaja daripada cikgu. Terima kasih dan jumpa lagi.